السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 92. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Saf Kepimpinan Masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji-hajah, muslimin muslimat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan untuk bertemu pada malam ni. Bagi pihak Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak masjid dan para jemaah yang sudi berada dengan kami pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita nak bincang satu tajuk, bagaimana harta boleh menjadi sumber pahala buat kita semua. Kita tidak mahu harta mengheret kita ke neraka jahanam Allah. Sebab hari ni ramai orang mencari harta, membujur lalu melintang patah. Yang mencuri, yang riba, yang rasuah, yang pecah amanah, yang khianat, yang zalim, yang judi. Akhirnya harta ini bukan saja menyusahkan kita masa kita di dunia. Yang paling kita takut, harta ini akan mengheret kita ke neraka jahanam Allah. Karena Nabi SAW pernah berpesan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, akan datang di kalangan umatku suatu zaman, akan datang di kalangan umatku suatu masa, akan datang di kalangan umatku suatu waktu, mereka mencari harta, mereka memiliki harta, mereka tamakkan harta. Mereka tidak kisah bagaimana cara mereka dapatkan harta. Halal dan haram sama sahaja. Dan zaman itu
zaman kita sekarang. Benar sabda Nabi? Benar sabda Nabi? Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pening kita tengok orang mencari harta. Sebab pada dia, yang pentingnya aku selamat di dunia, aku kaya di dunia, aku miliki harta banyak di dunia. Bagaimana di akhirat nanti? Dan Nabi juga berpesan kepada kita, harta adalah soalan ketiga di padang mahsyar. Tuan-tuan, dah bocor soalan di padang mahsyar, sudah pun bocor. Di alam barzakh, alam kubur, sudah pun bocor. Berapa soalan di alam kubur? 5. Yang tu imam duk baca, yang tu Bilal duk baca talqin, yang tu Syok duk baca talqin. Sudah bocor dah 5 soalan di alam kubur. Alam mahsyar, dibangkitkan kita di padang mahsyar, juga soalannya sudah pun bocor. Nabi ada bagi tahu pada kita berapa soalan di padang mahsyar? Siapa tahu? Belum pergi? Belum pergi Ustaz. Kalau jawab ni saya tanya bila balik? Kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an 4 khisal an 'umrihi fima afnah an jasadihi fima ablah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu an 'ilmihi fima fa'ala bih." Rawahu Tirmidzi. Tidak berganjok 2 tapak kaki anak Adam di akhirat kelak, yakni dia tidak ke syurga dan dia juga tidak ke neraka, sehingga dia selesai ditanya oleh Allah 4 perkara. Pertama, kata Nabi, ia akan ditanya adalah tentang umur mereka, ke mana mereka habiskan. Kedua, kata Nabi, ia akan ditanya adalah tentang tubuh badan mereka, ke mana mereka pergunakan. Ketiga, kata Nabi, ia akan ditanya adalah tentang harta mereka, bagaimana cara mereka dapatkan harta dan ke mana mereka belanjakan harta. Yang keempat, kata Nabi, ia akan ditanya adalah tentang ilmu yang mereka pelajari, apakah yang sudah mereka lakukan dengan ilmu tersebut, yakni amal ataupun tidak. Hadis ni taraf dia hasan sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Sebab tu harta perlu kita ambil hirau, harta perlu kita ambil peduli, sebab ia soalan ketiga di padang mahsyar. Jangan main-main bagaimana cara kita dapatkan harta. Jangan kita tidak peduli ke mana kita gunakan harta, kerana setiap sen harta kita Allah soal siasat di akhirat. Penat kita nak menjawab di akhirat. Penat.
Saya heran macam mana orang duk menipu cari harta. Saya heran macam mana orang duk mencuri cari harta. Saya heran macam mana orang duk makan rasuah cari harta. Saya heran macam mana orang berjudi cari harta. Saya tak tahu macam mana mereka nak jawab di padang mahsyar. Allahu Akbar kabira. Hadis ni disebut la tazulu qadama abdin. Tidak berganjak dua tapak kaki manusia. Kita mengaji bahasa Arab, qaf dal mim, qadama, dua tapak kaki manusia. Maksudnya kita berdiri ke duduk di padang mahsyar kelak. Disebut la tazulu qadama abdin, tidak berganjak dua tapak kaki. Di padang mahsyar nanti kita duduk ke kita berdiri? Kalau duduk dia tak akan sebut qadama. Kita akan berdiri di padang mahsyar. Lama mana kita akan berdiri di padang mahsyar? Satu riwayat mengatakan kita akan berada di padang mahsyar sahaja selama 50,000 tahun. Kita hidup atas muka bumi ni pun tak sampai 100 tahun. Adalah boleh bilang lah siapa yang umur sampai 100 tahun, 110 tahun, 115 tahun. Tapi di padang mahsyar sahaja 50,000 tahun. Lama sungguh. Lama tuan-tuan dan berdiri pula tu. Tak boleh bayang suasana di padang mahsyar. Dan hatta ditanya. Soalan ketiga pula tu di padang mahsyar. Hari ini nak bincang tajuk bagaimana harta boleh menjadi sumber pahala buat kita. Kita mulakan dengan ayat surah Ali Imran dengan kalimah lan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, kalimah lan, lam nun yang saya baca ayat dengan lan, boleh bilang dengan jari. Kalimah lan kalimah lan sangat sedikit dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran, tuan-tuan boleh bilang dengan jari. Allah Ta'ala berfirman menggunakan kalimah lan. Kalimah lan ni sangat istimewa. Sebab Quran ni dia mukjizat. Dia bukan buku cerita, dia bukan majalah, dia bukan buku sains, dia bukan buku akademik. Dia mukjizat. Setiap kalimah-kalimah dan huruf-huruf ini adalah mukjizat. Dalam bab infak, Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah lan. Lan ni dalam bahasa Arab bermaksud tidak. Macam la lah. Lam alif, la juga bermaksud tidak. Lan dia juga bermaksud tidak. Lam, nun. Cuma fungsi kalimah lan, fungsi dia bila dia ada dalam ayat tu, apa fungsi dia? Apa jadi kepada seluruh ayat tu? Apa Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita? Bila ada kalimah lan, fungsi kalimah lan adalah nafi istiqbal. Fungsi kalimah lan adalah nafi istiqbal. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kita akan tahu apa maksud nafi istiqbal. Tapi saya ceritalah pada malam ni. Lan, fungsi dia adalah menafikan sesuatu yang akan berlaku di masa depan. Mustahil akan berlaku, mustahil. Tetapi pada pandangan akal kita, boleh berlaku. Tidak mustahil akan berlaku. Tapi bila Allah Ta'ala berfirman dengan kalimah lan, mustahil akan berlaku.
Itu hebatnya Quran ni. Itu kita jangan main-main baca Quran. Allah Ta'ala nak bagi tahu satu message, sesuatu perkara melalui kalimah lan. Maknanya sesuatu tu mustahil akan berlaku di masa depan. Apa benda yang mustahil? Tu tuan-tuan, contoh dalam ayat lain Allah Ta'ala guna kalimah lan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa law taf'alu fattaqun nar allati وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kalimah lan juga surah apa? Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala cabar kita, kalau kita ragu dengan Al-Quran, hei manusia, cuba kamu cerita mari, cuba kamu cipta mari satu surah sahaja seperti Al-Quran. Allah Ta'ala cabar kita. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika sekiranya kamu ragu tentang isi kandungan Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi surah, cuba kamu reka cipta satu surah sahaja seperti Al-Quran. Allah Ta'ala tak minta 114 surah. Allah Ta'ala minta kamu wahai manusia cipta mari satu surah sahaja seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kamu boleh panggil semua pakar-pakar atas muka bumi ini, duduk dalam satu meja, buat seminar, buat conference, buat mesyuarat. Semua pakar-pakar yang ada ni bincang cipta satu surah sahaja seperti Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut fa illam taf'alu, nescaya kamu tidak mampu mencipta Al-Quran, walan taf'alu, dan selama-lamanya kamu tidak mampu mencipta Al-Quran. Sebab itu sampai sekarang tak ada orang boleh cipta Al-Quran. Tak boleh. Kenapa? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala guna kalimah lan. Sebab tu bila kita baca Quran, bukan sekadar baca Quran. Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Sampai akhir zaman tak ada orang mampu buat Quran. Sebab kalimah lan, mustahil, mission impossible. Tak akan ada orang boleh cipta Al-Quran sebab kalimah lan. Itu hebat Quran ni. Tak bergerak lagi slide ni, baru dia ulah kalimah lan. Baik, kita tengok dalam ayat bab infak. Kenapa Allah Ta'ala guna kalimah lan juga? Lan tanalul birra, sesekali kamu wahai hamba-hambaku tidak akan dapat kamu mencapai puncak kebaikan. Al-birra tu puncak kebaikan. Sesekali kamu wahai hamba-hambaku tidak akan dapat kamu mencapai puncak kebajikan
Al-birra juga ditafsirkan, diterjemahkan puncak kebajikan, puncak kebaikan. Dan al-birra juga ditafsirkan puncak ketakwaan. Sesekali kamu wahai hamba-hambaku, tidak akan dapat kamu mencapai puncak ketakwaan hatta tunfiqu, sehingga kamu menginfakkan, sehingga kamu menyedekahkan, sehingga kamu mendermakan mimma tuhibbun, harta yang paling kamu sayangi. Allah Ta'ala tak minta banyak. Allah Ta'ala minta kalau nak berinfak, kalau nak menderma, kalau nak bagi, bagi harta yang paling kita sayang. Susah. Memang susah. Sebab tu Allah Ta'ala guna kalimah lan. Kita sayang harta, kita sayang harta. Baik, saya nak bagi contoh. Kalau kita menderma, kita bagi RM1 ke RM100? RM1 ke RM100? Kita sayang RM100 ke kita sayang RM1? Sepatutnya kita bagi RM1 ke kita bagi RM100? Quran minta RM1 ke RM100? Ya, Quran minta harta yang paling kita sayang. RM1 ke RM100, mana yang kita sayang? RM100. Jadi sepatutnya kita bagi RM100. Jadi kita bagi RM1. Sebab kita memang sayang harta. Susah tu kita nak bagi harta yang kita sayang. Orang lelaki, apa harta yang paling kita sayang? Bini. Alamak, infak bini malam ni. Orang lelaki, apa harta paling kita sayang? Kereta. Siapa malam ni boleh infak sebiji kereta? Ustaz, Tok Bila kita boleh infak sebiji kereta malam ni? Susah lah. Sayang kita kereta, sayang. Muslimat, ibu, isteri-isteri, apa harta paling kita sayang? Bawang kemas. Ada muslimat malam ni boleh infak rantai, kalung, cincin, subang, boleh derma. Boleh tak malam ni? Susah Ustaz. Sebab tu Allah Ta'ala guna kalimah lan. Kalau kita bagi pun kita bagi yang kita tak nak. Derma baju tak nak. Almari nak runtuh, nak roboh dah. Perkakas, pinggan mangkuk, semua kita tak nak. Duit pun kita bagi yang paling kita tak nak lah. Duit kecil je. Sebab tu rezeki kita sempit. Sebab kita memberi sikit. Dalam Quran dia lain. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita dapat. Ini saya soalan sikit lah. Ustaz, apa hukum berinfak? Apakah jenis-jenis infak? Ceramah saya macam ni, saya tanya, saya jawab. Saya ceramah, saya tanya, saya jawab. Apakah jenis infak? Infak ada dua jenis. Infak sunat, infak wajib. Infak sunat ada hampir 15 jenis. Infak wajib ada 4 jenis. Jadi kalau kita nak infak, nak kena tahu infak sunat ke infak wajib. Infak berapa kali disebut dalam Quran? Hampir 50 kali. Kalimah infak tu disebut hampir 50 kali. 50 kali lebih rasanya. Hampir 54 kali tak silap saya. Tapi infak ada dua jenis, infak wajib, infak sunat. Ustaz, apakah infak sedekah dilakukan sembunyi atau terang-terangan? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Kalau kita nak sedekah, kita nak infak, kita nak wakaf, kita nak derma, segala sembunyi ke terang-terangan? Mana lebih baik? Dua jenis infak disunatkan kita tunjuk. Ulama bagi tahu ada dua jenis infak memang kita kena tunjuk. Yang pertama, zakat.
Sebab tu orang bayar zakat cek besar-besar. Dia nak tunjuk dia bayar zakat, dia nak minta orang lain juga sama-sama bayar zakat. Sunat tunjuk kita bayar zakat. Zakat fitrah, zakat harta, tunjuk. Jadi orang lain semua, alamak aku tak bayar lagi zakat. Jadi ingatan pada orang lain. Yang kedua, sunat tunjuk infak apa? Wakaf. Sebab tu orang bayar wakaf, orang agih wakaf, cek dia besar-besar. Sebab sunat juga tunjuk wakaf, supaya orang lain juga nak berwakaf. Lain pada dua ni, memang kena bagi sembunyi-sembunyi. Sebab infak sunat ni banyak jenis. Sedekah, hibah, hadiah, jariah, diskaun, rebate, bantuan, pertolongan, macam-macam jenis nama infak sunat. Kadang-kadang kita bagi derma, kadang-kadang kita bagi hibah, kadang-kadang kita bagi hadiah, kadang-kadang bagi sedekah, kadang-kadang bagi wakaf, kadang-kadang bagi jariah, kadang-kadang macam-macam jenis kita niat macam-macam. Semua tu sunat. Cuma yang sunat tunjuk dua saja, zakat dan wakaf. Ustaz, saya infak, saya wakaf, saya sedekah pada si mati, sampai ke pahala? Sampai. Ada dua jenis perbuatan anak Adam atas muka bumi ini, sampai serta-merta pada si mati. Tiada hijab. Dua jenis amal soleh saja. Hadis sahih. Pertama, niat infak, niat sedekah, niat wakaf pada si mati, sampai serta-merta. Tiada hijab. Jadi kalau kita terkena mak kita, ayah kita, tok kita, moyang kita, kita niatlah masa bagi RM1, RM10, RM50, dalam hati kita niat pahalanya sampai juga kepada si mati. Tak perlulah kita kata RM1 kepada mak dan ayah kita, RM3 kepada kita, tak payah. Niat aja dalam hati, Allah Ta'ala tahu akan sampai pada si mati. Berapa sampai, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Cuma Nabi sebut, tiada khilaf di kalangan ulama, sedekah, infak pada si mati sampai serta-merta, tiada hijab. Yang kedua, sampai pada si mati adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang solehah juga tiada hijab, sampai serta-merta pada si mati. Suatu mak kita mati, ayah kita mati, tok kita mati, doalah di mana saja. Allahumma ghfir lahu. Kalau lelaki, ya Allah ampunkanlah dosa ayahku. Kalau mak, Allahumma ghfir lah, ampunkanlah dosa ibuku. Kalau tak boleh sebut bahasa Arab, sebut bahasa Melayu, sampai pada si mati. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan semua, kita sebagai anak lelaki, tolong solatkan jenazah ayah dan ibu kita. Kerana doa kita anak lelaki tiada hijab. Saya ulangi sekali lagi, wahai anak jantan, solatkan jenazah ayah dan ibu, kerana doa-doamu tiada hijab. Bukan tok imam tak boleh solat jenazah mak dan ayah kita, bukan ustaz tak boleh solat jenazah mak dan ayah kita. Sebab doa anak lelaki, doa anak yang soleh, tiada hijab. Dan wahai si suami, solatkan jenazah isteri anda. Jika isteri anda mati, anda wahai suami, solatkan jenazah isteri anda. Kerana doa-doa anda juga tiada hijab. Jadi kita suami bila isteri mati, kita ke depan solat jenazah. Sebab tu peranan masjid, kalau ada jenazah, panggil keluarga terdekat dulu ke depan. Saya ceramah di Masjid Kajang, tu imam dia, saya nak ceramah ni, ada kematian berlaku, usung jenazah, bawa ke depan. Dia minta izin dengan saya, ustaz, kita solat jenazah dulu, lepas tu ustaz kuliah lah. Saya kata boleh. Saya nak bagi tahu tu imam dia, okey, jenazah yang kita akan solat kejap lagi adalah jenazah lelaki, nama dia sekian bin sekian. Jadi saya pertama sekali
menjemput anak lelakinya, sila ke depan solatkan jenazah ayahnya. Tu imam. Anak lelakinya sila ke depan untuk solat jenazah ayahnya. Lepas ada satu suara bagi tahu di keluarga, anak lakinya tak boleh. Baik, jika anak lakinya tidak boleh, ayahnya. Jika ayah si mati masih hidup, ayahnya ke depan untuk solat jenazah anaknya. Tu dia punya susul galuh, susunan mustajab doa. Ada suara bagi tahu ayahnya dah meninggal. Okey, kalau begitu tuknya masih hidup, sila ke depan solat jenazah cucunya. Ada juga bagi tahu tuknya sudah meninggal. Okey, kalau begitu adik-beradiknya sila ke depan. Dia punya susunan mustajab doa. Adik-beradik kepada si mati, sila ke depan solat jenazah. Ada suara bagi tahu adik-beradiknya belum sampai lagi. Dan dia kata, pak saudaranya sila ke depan untuk solat jenazah anak saudaranya. Juga suara bagi tahu pak saudaranya tak mampu. Lalu imam dia kata, saya minta izin, wakilkan kepada saya daripada keluarga untuk saya solatkan jenazah ini. Tapi saya bagi tahu susunan mustajab doa ke atas si mati. Itu contoh imam yang sangat-sangat kritikal. Bagaimana dia tahu mustajab doa mengikut susunan kepada si mati, keluarga tu. Sebab tu saya pesan kepada anak-anak jantan, suami-suami yang jantan, solatkan jenazah ayah dan ibu anda, solatkan jenazah isteri anda, kerana doa anda tiada hijab. Sedua perkara sampai serta-merta pada si mati. Yang ketiga, saya ingin berzakat pada anak yatim. Boleh ke Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh bayar zakat kepada anak yatim. Ramai orang duk bayar zakat pada anak yatim. Salah. Anak yatim bukan 8 asnaf. Kalau kita tengok kategori yang layak menerima zakat, tak disebut pun al-yatamah, anak yatim. Tapi kita tengok orang bayar zakat pada anak yatim. Ish. Ustaz Bilal kita, mak ayah masih hidup, dua-dua mati. Yang ni yatim piatu, memang layak zakat. Kalaulah anak yatim tu layak zakat, ramailah kita dalam dewan solat ni pun layak zakat. Betul? Itu pentingnya ilmu. Kita bayar zakat pada anak yatim boleh, dengan syarat dia miskin. Yatim, kenapa bayar zakat pada anak yatim? Dia miskin. Oh, disebabkan dia miskin, bukan dia yatim. Oh begitu. Kenapa bayar zakat pada anak yatim? Dia fakir. Oh, dia fakir. Oh, boleh. Kenapa bayar zakat pada anak yatim? Dia fi sabilillah, sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Oh, boleh. Begitu. Oh, kalau ayah kita nama yatim, memanjanglah kita layak zakat. Ada ramai orang salah faham. Anak yatim je bayar zakat, anak yatim dia bayar zakat. Salah tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia mesti dikaitkan dengan 8 asnaf. Apakah infak sedekah harta yang paling utama? Harta yang paling kita sayang. Ustaz, saya niat sedekah infak harta haram, harta riba, harta rasuah, harta judi, harta pecah amanah. Boleh ke Ustaz? Ramai orang salah faham bagaimana nak cuci harta haram. Harta haram, taubat harta haram. Saya sebutlah malam ni, taubat harta haram. Tak kisahlah dia sebab apa pun dia haram. Curi ke, tipu ke, riba ke, rasuah ke, judi ke, asalkan dia harta haram. Taubat harta haram tidak akan diangkat dengan istighfar. Ambo ulih sekali lagi dah. Ambo ni orang Kelantan. Ambo ulih sekali lagi. Taubat harta haram tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Taubat harta haram tidak akan diangkat dengan zakat. Ramai orang bayar zakat harta haram, dia tipu duit orang, dia makan rasuah, dia kira zakat. Allahu Akbar kabira.
Tuan-tuan, taubat ni ada dua jenis. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia pula ada tiga jenis. Salah satu daripada dosa dengan manusia ni dosa harta. Dosa harta pula harta halal, harta haram. Harta haram pecah dua pula. Haram li dzatihi wa haramun li ghairihi. Kita nak taubat harta haram, kita nak kena tahu dulu sebab harta tu haram. Apakah disebabkan li dzatihi ataupun disebabkan li ghairihi? Dua jenis kategori harta haram. Ramai kita ingat harta haram ni akan diangkat dengan istighfar. Oh, mudah sangat. Kita tipu duit orang 20,000, 50,000, 100,000, masuk masjid, Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim. Oi, apakah harta tipu akan diangkat dengan istighfar? Kalau gitu mudah sangat. Kita tipu duit orang, masuk masjid, istighfar je lah. Masuk surau, istighfar je lah. Tuan-tuan, bukalah mana-mana kitab fiqh. Tidak akan diangkat taubat harta haram dengan istighfar. Itu masalah kita. Kita taubat tapi kita tak tahu taubat kita ni Allah Ta'ala terima ke tidak. Kita tak tahu. Sebab kita pun tak tahu syarat sah taubat. Saya nak tanya malam ni tuan-tuan, berapakah syarat sah taubat dosa dengan Allah? Berapakah syarat sah taubat dosa dengan manusia? Saya ulang sekali lagi. Berapakah syarat sah taubat jika dosa kita dengan Allah? Berapakah syarat sah taubat jika dosa kita dengan manusia? Syarat sah taubat lah. Kalau kita tidak memenuhi mana-mana syarat sah taubat, taubat kita tertolak di sisi Allah. Itu saya tanya malam ni. Berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah? Kata Imam Nawawi, tuan-tuan boleh buka kitab Riyadhus Salihin, jilid 1, muka surat 85. Buka kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, jilid 1, muka surat 85. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat tertolak di sisi Allah. Saya ulang sekali lagi, bukan saya sebut, Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak di sisi Allah. Itu yang saya tanya. Berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah? Berapakah syarat sah taubat dosa dengan manusia? Istighfar bukan syarat sah taubat. Salat sunat taubat bukan syarat sah kepada taubat. Itu jangan main-main. Syarat masuk syurga pengampunan Allah. Nak dapat pengampunan Allah mesti taubat. Nak taubat, nak kena tahu kaedah taubat yang betul. Sebab tu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau? Aku datang ke akhirat kelak membawa 70 dosa, tapi dosa dengan Allah lebih baik daripada aku datang ke akhirat kelak membawa 1 dosa, tapi dosa dengan manusia. 70 nisbah 1. Dahsyatnya dosa dengan manusia.
Kita main-main dosa dengan manusia. Main-main kita. 70 dosa dengan Allah lebih baik daripada satu sahaja dosa dengan manusia. Allahu Akbar kabira. Sebab tu saya nak tahu tuan-tuan taubat harta haram. Harta haram ni dosa dengan manusia. Macam mana nak taubat harta curi? Nah, cuba tuan-tuan bagi tahu kat saya malam ni. Harta curi tidak akan diangkat dengan istighfar. Harta curi tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Saya nak tanya, masjid ni ada kuliah fiqh muamalat tak? Bidang saya fiqh muamalat, fiqh muamalat. Bab harta lah, itu bidang saya. Banyak masjid tak buat kuliah fiqh muamalat. Banyak masjid buat kuliah tafsir, kuliah hadis, kuliah akidah, kuliah apa lagi, tajwid, qiraat, sanad, makhraj, munakahat. Tapi bab muamalah tak ada masjid buat. Sedangkan dosa dengan manusia sangat-sangat dahsyat. Ni saya belum sebut lagi dosa pula apa bacaan dalam Al-Quran. Saya sebut sikitlah. Juga berkaitan dengan syarat sah kepada semayang. Tolong baca surah Fatihah dengan betul dalam semayang. Dia isu lain sikitlah, cuma saya nak sebut juga malam ni. Siapa semayang dia tak baca Fatihah dengan betul, semayang yang tidak sah. Berapa puluh tahun dia semayang tidak sah. Sama juga dengan taubat tadi, dia ada syarat sah. Semayang pun dia ada syarat sah dia. Salah satu syarat sah semayang adalah bacaan suratul Fatihah dengan betul. Saya sebut malam ni ramai yang baca surah Fatihah macam ni dan solat dia memang terbatal. Contoh kesalahan yang ramai orang baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Confirm salatnya tidak sah, Al-Fatihahnya terbatal dan tiada pahala semayangnya. Mana salah dia? Mana salah dia? Mat arid disukun, mat di belakang ayat tu minimal 2 harakat. Dia boleh menjadi 4 harakat, dia boleh jadi 6 harakat. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, memang salah. Alhamdulillahirabbil alamin, memang salah. Dia sepatutnya minimal 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim, 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin, 2 harakat. Ataupun 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2, 4, 6. Pendek pada tu tidak sah. Terbatal Fatihah, terbatal semayang. Jangan main-main. Kalau solat zuhur asar kita sendiri sir lagilah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dallin. Betul tidak? Betul tidak? Ramai yang solat sendirian jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dallin. Oh, lama mana dah tak sah semayang. Kita semayang nak buat amal soleh, nak pahala. Saya nak tanya tuan-tuan pada malam ni, bila kali terakhir semak surah Fatihah? Bila kali terakhir semak bacaan surah Fatihah? Masalah dengan solat.
Yang kedua, kesalahan dalam surah Fatihah adalah tasydid, sabdu. Ramai orang baca Fatihah tertinggal sabdu. Dalam surah Fatihah ada berapa sabdu? Dalam surah Fatihah ada berapa sabdu? Tak kira. Tak sempat ustaz, sibuk. Dalam surah Al-Fatihah ada 14 sabdu. Tertinggal satu sabdu, tertinggal satu tasydid, terbatal Fatihah, terbatal sembahyang. Tak ada pahala. Tak ada pahala. Dekat mana orang selalu tinggal baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sepatutnya iya, tapi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua tasydid tertinggal. Dah lama kau baca ni Ji? Lama dah ustaz. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak makna iyyaka dengan iyyaka? Tuan-tuan tahu makna dia? Tak tahu kan? Iyyaka bermaksud kepada engkau ya Allah kami sembah, kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau dengan tasydid kalau tanpa tasydid, iyyaka 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 iyyaka, tuan-tuan tahu makna dia? Maknanya adalah cahaya matahari. Kalau kita baca tanpa sabdu, dia berubah menjadi makna kepada cahaya matahari aku sembah, kepada cahaya matahari aku mohon pertolongan. Bahasa Arab jangan main-main. Silat sabdu, silat baris, makna dia lagi. Dan saya minta tuan-tuan buka tafsir Ibnu Kathir. Balik rumah, buka tafsir Ibnu Kathir surah Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Kathir, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sengaja tidak membaca dengan tasydid. Dia tahu dia kena membaca dengan tasydid. Dia tahu dia kena baca dengan sabdu, tetapi dia sengaja tidak membaca dengan tasydid. Kata Imam Ibn Kathir, kafir serta merta. Saya ulangi sekali lagi, bukan saya yang sebut, Imam Ibn Kathir. Kata Imam Ibn Kathir, barang siapa membaca surat Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu dia kena membaca dengan tasydid, dia tahu dia kena membaca dengan sabdu, tapi dia sengaja tidak membaca dengan tasydid, gugur kalimah syahadah, kafir serta merta. Sebab tu menuntut ilmu ni wajib. Sebab tu menuntut ilmu ni wajib. Penting tak ilmu? Penting tak ilmu? Penting. Tapi masjid surau buat kuliah ilmu, tak datang kita. Tak datang. Kuliah ni wajib ni untuk ilmu ni. Sebab tu ustaz Duk Bilal kita tadi bagi tahu, ustaz kalau masuk waktu, ustaz teruskan aja sehingga saya qamat. Sebab ada masjid bagi reminder dekat penceramah, sampai waktu sila berhenti kerana Bilal azan. Azan tu sunat dah. Kuliah ni sedang berkuliah ni hukumnya wajib, tapi berhenti kerana nak buat sunat.
sebenarnya tidak boleh dihentikan. Sebab yang kita bercakap ni menuntut ilmu. Kuliah ilmu wajib. Azan tu sunnah. Tapi banyak ustaz, banyak EJK tak tahu. Sama juga dalam tarawih. Di antara tarawih kan, kadang-kadang kita berhenti buat tazkirah bab kuliah. Marah makmum. Apa je ke masjid? Aku datang nak tarawih, sibuk dengar ustaz membebel pula. Tarawih tu hukumnya? Tarawih tu hukumnya? Tazkirah tu hukumnya? Perbalik habis kita. Mana sunat, mana wajib, tak tahu habis. Yang sunat dah. Sama juga sujud. Sujud lama tu sunat. Mengikut imam tu wajib. Banyak saya pergi surau masjid-masjid surau, makmum sujud lama daripada imam. Sedangkan sujud tu lama daripada imam sunat. Ikut imam itu wajib. Ni kita nak tunjuk kita ni lebih warak lama sujud. Nak sujud lama, sembahyang sendirilah. Sebab kalau kita solat berjemaah, wajib ikut imam. Imam bangun, bangun. Imam sujud, sujud. Imam rukuk, rukuk. Terbalik habis. Ustaz, masa pukul 9. Tak sempat dah, baru 2 solat. Ni tak sampai mukaddimah ke ni? Ni baru muqad. Bab harta ni banyak lah. Ni saya tak bincang lagi harta haram. Harta daripada mana ni? Ni. Ni ada 7 semua harta yang Allah Ta'ala tanya di akhirat. Gaji kita, perniagaan kita, pelaburan kita, hutang piutang kita, harta pusaka kita, nafkah kita, pemberian kita dapat. Tuan-tuan bukalah mana-mana kitab fiqh. Ada 7 harta yang Allah Ta'ala soal siasat di akhirat. Harta pusaka. Kita makan harta haram, tipu adik-beradik, tipu abang, tipu kakak, tipu mak, tipu ayah. Harta pusaka tak agih ikut hukum syarak. Makanlah harta haram, makan. Berapa generasi ni nak makan harta haram? Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu memakan harta pusaka tanpa mengira halal dan haram, kerana kamu sangat gilakan harta dunia. Tu dalam Quran ni surah Al-Fajr, harta pusaka. Tipulah adik-beradik, tipulah anak beranak. Saya sebut malam ni tuan-tuan hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Sesuap harta haram, sesuap harta haram yang masuk ke mulut kita 40 hari, doa tidak akan diangkat oleh Allah. Sesuap sahaja harta haram. Harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, sesuap sahaja masuk ke mulut kita 40 hari, Allah tidak peduli doa-doa kita. Hadis kedua, sebelum saya tutup, hadis Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Tuan-tuan boleh buka. Nabi bersabda, barang siapa yang membeli pakaian, ni baju, ni hadis Nabi, barang siapa yang membeli pakaian atau baju daripada harta haram, dan dia menggunakan baju ini, dia menggunakan pakaian ini untuk solat, solatnya tidak akan diangkat oleh Allah. Harta haram, beli baju. Kita buat sembahyang, baju ni, kalau muslimat, kain solat dah, kain sembahyang, kain telekong, beli dengan harta haram. Harta mana ni? Harta tipu adik-beradik lah, harta pusaka. Kita guna baju ni buat sembahyang, kata Nabi, solat tidak akan diangkat oleh Allah.
Allah Ta'ala tak terima solat kita. Main-main kita dengan harta haram. Main-main kita dengan harta haram. Dan belum masuk lagi bab pelaburan, melabur dalam bank, melabur koperasi, melabur tabung haji, melabur insurans dan takaful, melabur saham amanah, melabur emas, melabur property, melabur equity, melabur kredit SP, melabur zakat infak sedekah, melabur MLM, melabur forex. Saya tahu di Penang dan di Kedah sangat banyak orang dok main forex. Forex trading, forex online, melabur Bitcoin. Saya tahu ramai orang dok main cryptocurrency, melabur skin jebat kaya. Saya tahu ramai orang terlibat dengan scam skin jebat kaya. Makanlah harta haram, makan. Masalah kita sampai ke padang mahsyar. Banyaklah saya tak sempat nak ulas lebih lanjut. Panjang umur kita jumpa lagi dalam bab harta, fiqh muamalat. Banyak cerita pasal bab muamalat ni. Dan kita boleh muflis di akhirat kerana dosa-dosa harta. Muflis kita, boleh muflis kita. Sebelum saya tutup, ayat terakhir yang saya nak sebut adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebab tu saya perlukan skrin yang besar. Sebab PowerPoint presentation saya ni saya nak tunjuk besar. Tapi tak apalah, lain kali kita datang. Fayaqul rabbi laula ankhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Ini saya nak cerita bab infak. Tuan-tuan boleh buka surah Munafiqun ayat yang ke-10. Dan tuan-tuan rujuk tafsir Jalalain. Dalam ayat ini dan disebut dalam tafsir Jalalain, kita ke mana kita sedang menghadapi sakaratul maut. Nyawa kita duduk di halkom dah. Kita nak mati. Pada waktu itu Allah Ta'ala buka hijab. Orang lain tak nampak dah, kita saja. Nyawa duduk halkom, satu hijab dibuka oleh Allah. Dan kita dinampakkan oleh Allah ada satu jenis pahala amal soleh berderu-deru masuk dalam lubang kubur kita. Berderu-deru, tak putus-putus. Tuan-tuan buka tafsir Jalalain ayat ni. Dan kita pada waktu itu merayu kepada Allah, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan ambil nyawa aku lagi. Ya Allah, lambatkanlah ajalku. Ya Allah, tangguhkanlah matiku. Kita merayu kepada Allah. Allah Ta'ala tanya, kenapa? Kenapa kamu nak tangguhkan ajalmu? Kenapa kamu nak tangguhkan matimu? Fa'as-saddaqa. Kita jawab kepada Allah, fa'as-saddaqa. Rupa-rupanya pahala yang berderu-deru masuk dalam lubang kubur kita itu pahala sedekah. Ini saya kata harta yang kita nak tukar kepada sumber pahala. Merayu kita kepada Allah, jangan ambil nyawa aku lagi, jangan matikan aku lagi. Kita bukan minta nak sembahyang, kita bukan minta nak puasa, kita bukan minta nak tengok anak bini atau isteri kita atau suami kita. Kita nak sedikit saja masa kerana kita nak bersedekah. Berderu-deru pahala masuk lubang kubur kita. Oleh itu tuan-tuan, jangan tinggalkan semua harta untuk anak, cucu, cicit kita.
pastikan sebahagian harta kita infak, kita sedekah, kita wakafkan pada jalan Allah. Karena bila kita mati, belum tentu anak akan berinfak kepada kita. Bila kita mati, belum tentu anak akan bersedekah atas nama kita. Maka gunalah harta yang ada, gunalah waktu yang ada, gunalah ruang yang ada. Tukar harta-harta kita, berinfak, bersedekah, berwakaf. Mudah-mudahan pahala berterusan buat kita. Dan tuan-tuan boleh berinfak dengan Yapim. Tempat saya bekerja, kerana Yapim menggunakan infak tuan-tuan untuk diagihkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Mudah dapat manfaat. Mohon maaf salah dan silap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan syurgamu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murkamu dan azab api nerakamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang tidak benar itu tidak benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami bertawakal, kepada Engkau kami bertaubat, dan kepada Engkau ya Allah pasti kami semua akan kembali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.